رب صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قلوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi wa rasulih. Allahumma ghnina bihalal haramik wa biman siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witri ya ahad ya samad Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqu Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu Allah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka bi barakati syarifah anta hamala dunya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah jumpa lagi untuk sambungan Al-Baqarah daripada Nota My Quran Time. Mudah-mudahan pengisian pagi ini dapat kita bawa, dapat kita share untuk menghadapi satu lagi kehidupan yang dipanggil kehidupan di alam yang satu lagi yang dipanggil hidup sesudah mati. InsyaAllah kita mulakan surah Al-Fatihah. InsyaAllah sama-sama kita share pagi ni. Kita sambung balik muka surat 200 ayat 80 ayat 80 saya janji-janji Allah kepada manusia, insyaAllah ayat 80 hingga ayat 82 insyaAllah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 80 hingga 82, janji Allah kepada manusia, ya, Al-Baqarah insya-Allah. Jadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ini tentang mindset orang Yahudi dan juga orang yang mahir dalam kitab. Kita tengok sama-sama, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhaztum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdah. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa akhatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wallazina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ayat 80 hingga 82 Al-Baqarah. Shadaqallahul azim. Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji Allah daripada Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni syurga. Mereka kekal di dalamnya. Itu terjemahannya. Kupasan ayat. Neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Statement orang Yahudi, ya. Itu dijawabnya. Ayat inilah yang menjadi pegangan orang-orang Yahudi. Mereka beranggapan sejahat mana pun mereka akan masuk ke dalam syurga. Itu. Sejahat mana mereka akan masuk ke neraka untuk beberapa hari saja sebelum dipindahkan semula ke dalam syurga. Sayangnya kefahaman salah ini yang menjadi pegangan orang-orang Yahudi rupa-rupanya telah meresap masuk di jiwa umat Islam. Pegangan asli. Ni kadang-kadang kita tak perasan. Ada orang dia suka maksiat, dia suka buat dosa, dia suka lawan Allah Ta'ala. Dia kata dia sebagai umat Islam last sekali masuk syurga. Silap besar. Silap besar pasal apa? Jangan main-main dengan neraka Allah Ta'ala. Api yang dalam neraka Allah Ta'ala tu ditulis dalam kitab lama 70 kali ganda panas daripada api bumi. Api yang di bumi pun tak terdaya kita nak menahan. Pasal apa? Api bumi ni api yang kita pakai sekarang ni 1/70. 1/70 daripada api neraka. Bayangkan kita nak duduk sana berapa saat. Tu. Jangan kita lepas peluang, ada peluang dalam dunia ni. Lepas solat pun kita sebut Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Maksudnya apa? Kita minta dijauhkan daripada pintu-pintu neraka. Bukan masuk lagi, pintu saja jauhkan. Mohon sekarang tuan-tuan, mohon sekarang kita mohon jauhkan daripada pintu-pintu neraka. Bukan kecil pintunya, tak sama dengan pintu rumah. Panasnya ya Allah, ya Rabbi, lebih daripada 70 kali ganda api dia. Bayangkan api saja 70 kali ganda panasnya daripada kita. Cuba renungkan. Ni jangan kita ikut
pegangan Yahudi. Yahudi telah mengisytiharkan neraka itu tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Maksudnya nak masuk neraka juga tapi sekejap saja. Jangan kita beranggapan macam tu, jangan kita pegang statement macam tu. Disebabkan itu ada yang berbangga dan berasa selamat kerana mereka daripada keturunan yang baik-baik, daripada kalangan ahli agama. Mereka berasakan yang mereka tidak akan masuk ke dalam neraka. Ada juga yang berkata kalau masuk neraka pun akhirnya kita masuk ke dalam syurga. Silap besar kita kalau buat macam tu. Kata-kata mereka ini seolah-olah mereka langsung tidak tahu bagaimana keadaan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Al-Quran sudah menceritakan betapa azabnya suasana di dalam neraka, sehingga tidak ada yang mampu menahan seksaan di dalamnya. Azab neraka ni. Pedih, terlalu pedih neraka ni. Pasal apa? Masuk neraka, seksa macam mana tak mati-mati. Kalau seksa terus mati, lain cerita. Ni seksa tak mati-mati. Masuk syurga memang pun tak mati-mati, tapi alhamdulillah syurga. Yang kita bimbangkan neraka. Pasal apa? Suasananya, azab seazab-azabnya, pedih sepedih-pedihnya. Ada juga umat Islam yang menyangka saya ini Islam apabila menyebut kalimah la ilaha illallah akhirnya akan masuk ke dalam syurga juga. Satu pendapat. Andainya semudah ini untuk masuk syurga, pasti ramai yang manusia hanya menghafalkan kalimah ini sahaja tanpa membuat amal soleh, kerana tahu pasti akan berada di syurga juga. Lupakah kita tentang Abdullah bin Ubay bin Salul, di mana beliau seorang munafik yang sentiasa solat dan fasih berbahasa Arab. Akan tetapi Rasulullah SAW mengatakan dialah salah seorang penghuni neraka yang paling bawah. Kerana apa? Kerana dosa yang dia lakukannya. Sebenarnya apa yang mereka fikir semuanya itu adalah salah. Tu. Rujuk semula kepada ayat ke-78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amamiyya wa inhum illa yazunnun. Sadaqallahul azim. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan. Mereka hanya menduga-duga. Al-Baqarah 78. Maksudnya apa? Inilah antara kesannya apabila orang jahil mentafsirkan kitab suci, sama ada Quran, Al-Quran ataupun Taurat. Betapa mereka menganggap neraka itu biasa-biasa sahaja, sehingga ada yang suka berangan kosong, hendak masuk syurga tanpa beramal. Maksudnya dalam dikaitkan ayat ni, ayat 82 ni dikaitkan dengan ayat 78. Sebelum tu diceritakan Abdullah bin Ubay, di mana beliau seorang munafik yang sentiasa solat, pandai bercakap Arab. Tetapi Nabi telah mengatakan dialah seorang penghuni neraka yang paling bawah. Pasal apa? Perangai munafik. Perangai munafik. Kita dah baca dah sifat-sifat munafik, yang berlakon dalam Islam, yang menyamar dalam Islam, yang mengaku Islam tapi benci dengan Islam. Ni salah satunya tempat dia paling dahsyat, iaitu neraka, dan neraka yang paling bawah sekali, yang paling buruk sekali, diceritakan oleh Rasulullah SAW. Sebab tu jangan kita anggap masuk neraka sekejap je. Sebab tu kena faham betul-betul Al-Quran. Dalam Quran kena faham. Kalau tidak, kita dibuat macam perangai macam Yahudi yang memahami Taurat, baca kitab
main agak-agak aja, berangan-angan kosong, menganggap benda tu biasa-biasa, mentafsir kitab suci sama ada Quran ataupun Taurat sendiri. Orang jahil mentafsir Quran secara sendirian, tak mengaji, tak belajar. Akhirnya ni anggap neraka tu macam biasa-biasa saja. Kemudian Allah SWT bertanya kepada mereka, Qul attakhaztum indallahi ahda. Masih lagi surah Al-Baqarah. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah? Allah SWT bertanya lagi, ada atau tidak, atau ada atau tidak kamu buat perjanjian dengan Allah yang kamu takkan masuk neraka, atau kamu hanya masuk neraka sekejap saja kalau ada kena berikan bukti dan dalil. Allah tanya balik pada Bani Israel, ada atau tidak kamu buat perjanjian dengan Allah yang kamu takkan masuk neraka, atau kamu hanya masuk neraka sekejap saja kalau ada kena berikan bukti dan dalil. Allah SWT menyuruh Nabi yang memberitahu kul, mereka yang berpandangan salah ini, kerana Allah SWT sangat murka dengan mereka. Falan yukhlifallahu ahdahu, sehingga Allah tidak akan mengungkirkan janji, memungkiri janji. Janji Allah pasti, tuan. Allah tidak mungkiri janji. Jika mereka ada membuat perjanjian itu, maka tidak akan sekali-kali Allah SWT akan memungkiri janjinya. Kalau kamu memang ada surat perjanjian dengan Allah, Allah tidak akan memungkiri janji itu. Tapi malangnya mereka hanya memandai-mandai sendiri sahaja. Sebenarnya Allah SWT memang ada perjanjian kepada seluruh manusia. Janji tersebut ada dalam ayat 81-82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bih khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maksudnya, barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkan, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Maksudnya, dosa dan kesilapan di dunia akan membuatkan manusia diazab di neraka dan kekal selamanya. Bukannya masuk ke neraka kemudian masuk keluar atau masuk semula di dalam syurga itu. Bukannya cara yang benar. Tenggelam terus ke dalam neraka dalilnya. Manakala ayat yang ke-82 menjelaskan wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabun jannah hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni syurga, mereka kekal selama-lamanya. Beza ahli neraka dan syurga. Ni maksudnya kita ni jangan main-main dengan amaran Allah Ta'ala. Jangan kita mainkan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebenarnya kita dah ada perjanjian waktu di alam roh dulu. Kesimpulan daripada janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada sesiapa yang melakukan keburukan sehingga dosa-dosanya meliputi diri dan mengotori jiwa, maka selayaknya mereka itu selayaknya untuk mereka ialah neraka. Siapa yang menenggelamkan diri dia dengan dosa-dosa, maksiat-maksiat, keburukan hingga dosanya meliputi diri dan jiwa dia, layaklah dia dalam neraka. Pasal dia sendiri yang memilih, walhal dia tahu neraka tu macam mana. Dia tahu lawan Allah Ta'ala tak ada tempat lain tempatnya. Dan mereka yang beriman serta beramal soleh, kemudian dengan keimanan dan amalan itu ia mensucikan diri, maka yang layak untuk kesucian dirinya adalah syurga. Orang yang bersih,
suci diri, tak ada tempat lain, ya. Tempatnya adalah syurga. Suka beramal soleh. Macam-macam dia buat amalan, dia tak tangguh untuk bab beramal soleh. Adapun kedudukan sosial serta keturunan dan pengakuan dusta tidak berpengaruh sama sekali untuk mengubah keadaan di akhirat nanti. Walaupun kita lahir dalam Islam, walaupun lahir dari ahli kitab, keturunan ahli kitab, walaupun kita ni keturunan alim ulama, tapi kalau tak sama yang dikhendaki oleh Allah Ta'ala, dia takkan masuk ke dalam syurga. Tu, ya, belum tahu lagi keadaannya di syurga, di akhirat nanti. Maksudnya tak menjamin, ya, tak menjamin ia ke tempat yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Pasal apa? Keturunan saja, ya, kerana keturunan saja, tapi dia tak minat dengan Islam, ataupun tak minat dengan Allah Ta'ala, tak minat dengan kitab Allah Ta'ala. Macam-macam dah berlaku sekarang. Tu kesimpulan ayat 80 hingga 82. Janji-janji Allah kepada manusia. Kena ingat, janji Allah Ta'ala itu pasti, tak dimungkiri oleh Allah SWT. Ayat 83 Allah SWT mengingatkan kembali perjanjian yang telah dibuat. Tengok, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz akhazna mitsaqa bani Israil. La ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa zail qur'ani kurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Sadaqallahul azim. Ayat 83 yang bermaksud, ketika kami mengambil janji dan dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuatlah baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan bertuturlah, katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebahagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Al-Baqarah ayat 83. Ini diceritakan, ya. Allah SWT mengingatkan kita kembali perjanjian yang telah dibuat. Kita dah buat, Allah suruh kita renungkan balik janji kita dengan Allah Ta'ala. Allah SWT telah mengingatkan pada ayat 83 tentang perjanjian yang telah dibuat dalam kitab Taurat. Apakah perjanjian itu? Yang pertama, beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun dalam beribadat kepadanya. Ya, kita terus melulu kepada Allah Ta'ala ibadah kita, ya. Dalam Taurat dah tulis, diingatkan kita. Apalagi dalam Al-Quran 83, ya, beribadah kepada Allah saja, jangan disembah yang lain melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan disangkutkan benda-benda lain selain daripada Allah saja. Yang kedua, ayat 83 ni, berbuat baik kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim dan orang miskin. Oleh kerana itu Allah SWT telah meletakkan antara haknya dengan hak kedua orang tua sangat dekat, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Luqman ayat 14 yang bermaksud, bersyukurlah kepadaku
dan kepada kedua orang tua ibu bapamu, dan hanya kepadakulah kembali kamu. Kita jangan lekang kepada dua ibu bapa kita. Yang mati, kita bagi dia, bantu dia amalkan. Sedekah untuk dia, infak untuk dia. Macam-macam kita boleh buat. Doakan untuk dia yang meninggal. Yang hidup, kita sambung terus silaturahim. Cari jalan untuk bersama dengan ibu bapa kita. Ini diceritakan dalam surah Al-Luqman, dikaitkan tu. Poin yang kedua dalam ayat 83, berbuat baik kepada ibu bapa, kerabat kita, anak yatim dan orang miskin. Keluarga kita, kerabat kita. Dah tak ada dua ibu bapa kita, cari kerabat dia, adik-beradik dia. Kemudian sahabat-sahabat dia, teruskan silaturahim. Kemudian anak yatim kita bantu, apalagi orang fakir miskin. Jangan kita berhenti bab ibadah. Tu 3. Kemudian, dan Allah SWT secara fokus jelas telah memerintahkan kita untuk senantiasa beribadah kepadanya dan berbakti kepada kedua orang tua. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, aku bertanya, wahai Rasulullah, apa amal perbuatan apakah yang paling utama? Baginda SAW menjawab, solat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Baginda menjawab, berbakti kepada kedua ibu bapamu. Aku bertanya lagi, kamu kemudian apa lagi? Baginda menjawab, jihad ke jalan Allah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang satu lagi. Apa benda yang kita buat untuk buat kebajikan yang paling utama. Pertama, solat pada waktunya. Kedua, baginda menjawab, berbakti kepada kedua ibu bapa. Ketiga, bertanya lagi, baginda menjawab, jihad ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, poin untuk ayat 83 ialah bertuturlah dengan perkataan yang baik. Dipesankan dalam ayat ni, Allah SWT memerintahkan kita bertutur dengan cara yang baik. Cakaplah yang benda-benda yang baik. Cakap jangan benda-benda yang kotor, jangan benda-benda yang merosakkan minda, jangan bergurau. Kadang-kadang bergurau kita tak perasan, tapi perkataan tu terlampau hebat. Macam tak ada malu dengan manusia. Satu hal yang paling dekat dengan kita, Allah Ta'ala. Cakaplah yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Pasal Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Bertutur dengan perkataan yang baik. Yang keempat, dipesankan kita dirikan solat. Solat yang fardu kita buat. Jangan tangguh solat yang sunat. Teruskan solat yang sunat. Apalagi macam-macam kita boleh buat ibadah. Yang kelima, tunaikan zakat. Jangan tangguh bab zakat. Jaga bab zakat kita. Bukan banyak pun. Itu bukan hak kita sebenarnya. 5 perkara ini jika dilakukan, maka benarlah mereka beramal soleh dengan kitab. Namun hakikatnya mereka tetap berpaling dan hanya sedikit sahaja yang beramal. Bani Israel tetap dengan perangai dia. Resolusi ayat tersebut ialah dalami Al-Quran, bukan beriman dengan buta. Maksudnya cari kesan pada ayat ni dipesankan kita supaya belajar kita dengan Al-Quran. Cari ilmu di dalam Quran. Untuk apa? Untuk iman kita. Kalau tidak, dia buta iman kita. Main-main dalam ilmu ataupun main-main agak-agak je. Tak boleh. Ilmu kena cari, kena mengaji, kena faham, baru boleh kita amal. Betul lah. Sini kata My Quran Time, baca, amal, baca, faham, amal. Yang kedua poinnya, jangan berasa diri bagus dan istimewa. Dipesankan kita, jangan kita terasa hebat. Maksudnya jangan kita terasa hebat, istimewa ataupun
terasa hebat. Yang ketiga, bina iman, amal dan amal soleh untuk menempah tiket ke syurga. Tu iman kita bina dengan beramal soleh untuk kita cari tiket ke dalam syurga, insyaAllah. Tu. Habis ayat tersebut, perkataan yang baru dibelajari ialah manni ataupun manna, bermaksud timbangan dan atau ketentuan. Amanni maksudnya penjelasan yang dusta, ya, ataupun angan-angan yang dusta, timbangan yang tidak betul ataupun cita-cita yang tak betul. Sebab tu kena ada ilmu. Ia disebut sebanyak 22 kali dalam Al-Quran dan disebut secara spesifik sebanyak 6 kali dalam Al-Quran. Manna maksudnya timbangan. Bagi Allah timbangan yang betul, tetapi bagi umat Islam atau Yahudi yang tidak belajar daripada kitab masing-masing, maka ia jadilah sebuah timbangan yang tidak betul. Sebab tu cari ilmu, sebab tu cari belajar ilmu. Baca amal, baca, faham, amal. InsyaAllah takkan cukup pagi ni. Mudah-mudahan pengisian ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di yaumul mahsyar, insyaAllah. Mana yang terbaik daripada Allah SWT, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Iya kan. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarri amna wa qdi hawajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkan badan kami. Sehatkanlah badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan dan jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuku Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu suwaillallah. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahi aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmi azab. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmi syai'un fil ard wa la fis samai wa sami'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. Nafsi wa dini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mali. Bismillahirrahmanirrahim. Kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bi syai'an azzajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi petang ni untuk surau Jenaris Kajang petang ni, kuliah maghrib. Ya, insyaAllah jumpa petang ni online surau Taman Jenaris, insyaAllah. Assalamualaikum. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
واجتمع الفرع والأصول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.